أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang pertamanya, radina billahi rabba, kami redha Allah Tuhan kami, wa bil islami dina, Islam cara hidup kami, wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula, dan kami senang hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi dan juga rasul. Rabbi yassir wa la tu'assir fa inna taysir alayka yasir Rabbi tamim bil khair. Kita masih lagi bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menelusuri sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kitab yang diberi nama Ar-Rahiqul Makhtum karangan Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Yang pertamanya, mengapa kita mempelajari sirah adalah untuk kita mengetahui kenapa Allah Subhanahu wa taala begitu mencintai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan makhluk yang pertama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bermaksud, jika kita menghimpunkan keseluruhan makhluk, malaikat, jin, manusia, syaitan, iblis dan juga haiwan sekalipun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat tempat pertama di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai Habibullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dan mengapa kita mempelajari sirah adalah untuk mewujudkan rasa cinta kita terhadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak kenal maka tak cinta. Maka apabila kita mempelajari sirah, kita dah mengetahui kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah kecintaan kita terhadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam semakin mendalam. Bila kita pergi ke umrah, kita pergi haji, duduk di satu-satu tempat di Mekah ataupun Madinah, kita akan duduk termenung lama kita mengingatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kenapa kita mempelajari sirah? Kerana ianya adalah tuntutan daripada Tuhan kita supaya kita mencintai Nabi kita. Ati Allah wa atiur Rasul. Taat kepada Allah, maka taatlah juga kita terhadap Rasul. Kalau kita taat kepada Allah sahaja, tidak taat kepada Rasul, maka tidak terpakai taat kita pada Allah. Kalau kita taat pada Rasul sahaja, tidak taat kepada Allah, maka tidak terpakai taat Allah terhadap kita. Maka kita mestilah sama-sama, maksudnya mestilah seimbang, meletakkan kecintaan kita yang pertama terhadap Allah dan kecintaan kedua kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada siri yang lepas kita dah melihat bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan Allah untuk keluar berhijrah. Keluar berhijrah kerana apa? Setiap tindak tanduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan daripada arahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada satu hari Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk keluar berhijrah. Maka pada hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin keluar berhijrah, para musyrikin ataupun para pemimpin Quraisy telah mengepung rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Abu Jahal bermegah-megah bahawa
Dia memberitahu pada malam ini Muhammad pasti akan mati. Sebab kita dah kepung dah rumah Nabi dan tiada jalan keluar. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membacakan surah daripada suratul Yasin, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Maka keluarlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada rumah itu tanpa dilukai oleh semua kaum Quraisy ataupun orang-orang yang mengelilingi rumah Nabi untuk membunuh Nabi. Semuanya tidur. Lalu Rasulullah dapat keluar dalam keadaan selamat. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menuju ke rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka keluarlah mereka dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menggunakan jalan yang selalu digunakan oleh orang-orang Mekah untuk pergi ke Madinah. Kali ini Nabi turun menelusuri jalan menghala ke Yaman. Di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersembunyi bersama dengan Abu Bakar di Bukit Thur. Bukit Thur ni dia sangat tinggi dan kalau nak mendaki pun mengambil masa beberapa jam, dan bukitnya sangat mencabar kerana ada batu bata, batu kerikil yang besar dan juga permukaannya yang tidak rata. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk di Gua Thur selama 3 hari. Selepas 3 hari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun bersama dengan Abu Bakar dan penunjuk jalan Abdullah bin Buraikid, di mana mereka memulakan perjalanan untuk menuju ke Madinah dengan menggunakan jalan yang tak pernah lagi digunakan oleh orang-orang Mekah ataupun orang-orang biasa. Maksudnya jalan tu jalan yang tak pernah dilalui, dan jalan tu adalah jalan yang jarang orang pun, jalan dalam pun orang tak ikut jalan tu. Maksudnya jalan yang orang tak pernah lalui. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengupah Abdullah bin Buraikid ini untuk menunjukkan jalan yang lain selain daripada jalan kebiasaan yang digunakan oleh Mekah untuk pergi ke Madinah. Kemudian di dalam perjalanan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menempuhi pelbagai peristiwa. Di antara peristiwanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dapat dikesan oleh Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik ini merupakan penjejak yang terhebat daripada Mekah. Dia seorang saja yang dapat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan dia memacu kuda dia sehingga 3 kali jatuh. Kali pertama dia jatuh, dia bangun. Kali kedua dia bangun. Kali ketiga dia dah tak bangun dan dia tak kejar dah Muhammad. Dia dah tak kejar Muhammad. Sebab apa? Dia tahu Muhammad ini dilindungi oleh Tuhannya. Sebab apa? Suraqah dia seorang penunggang kuda yang hebat, dia seorang penjejak yang hebat, dan dia tahu dalam sejarah dia menunggang kuda tidak pernah dia jatuh sekalipun. Ketahuilah dia bahawa Muhammad ini dijaga oleh Tuhan dia, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita nak sambung. Setelah melalui perjalanan yang jauh itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Quba. Quba pada hari Isnin 8 Rabiul Awal tahun ke-14 kenabian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Quba dahulu. Apabila tiba di Quba, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di rumah ataupun berhenti tepat di rumah Kulthum bin Hadam. Meskipun ada yang mengatakan bahawa tepatnya di rumah Sa'ad bin Khaisamah, namun pendapat pertama lebih kuat. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti di rumah Kulthum bin Hadam. Sedangkan ketika Rasulullah berada di situ, Ali bin Abi Talib masih lagi berada di Mekah. Kerana apa? Rasulullah dah berpesan kepada Ali
wahai Ali, sepemergiannya aku ada beberapa barang amanah di dalam rumah Rasulullah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan kepada Ali bin Abi Talib supaya dipulangkan kepada penduduk-penduduk Mekah ketika itu. Jadi Ali bin Abi Talib ini tinggal di Mekah selama 3 hari untuk menyelesaikan urusan Rasulullah dengan beberapa orang seperti yang dipesan oleh baginda. Selepas itu Ali melakukan hijrah dengan berjalan kaki hingga menyusul Rasulullah dan Abu Bakar di Quba. Nanti barulah Ali bertemu dengan Rasulullah di Quba. Dia pun turut menginap di rumah Kulthum bin Hadam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginap di Quba selama 4 hari, iaitu hari Isnin, Selasa, Rabu dan Kamis. Dan dekat sanalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendirikan masjid yang pertama, iaitu Masjid Quba. Masjid Quba ni merupakan masjid pertama yang didirikan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Quba. Sebab apa di Mekah tak ada masjid? Sebab dekat Mekah memang tak boleh didirikan masjid. Sebab apa? Kita dah lihat dah bagaimana sirah menunjukkan penentangan daripada Quraisy sangatlah kasar dan sangatlah berbahaya. Sebab apa? Quraisy akan menangkap mana-mana saja orang Islam yang membacakan Al-Quran sekalipun, mengamalkan Islam sekalipun, mereka akan ditangkap dan diseksa. Malah ada sebahagiannya yang dibunuh. Jadi di Mekah tiada syariat ataupun tiada lagi pembinaan masjid. Cuma mereka hanya mengamalkan Islam itu secara sembunyi-sembunyi. Walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah mula berdakwah secara terang-terangan, tapi mereka beribadah secara sulit dan senyap-senyap. Antaranya kita boleh tengok Rasulullah mengumpulkan para sahabat di rumah Arkam bin Al-Arkam. Di sanalah Rasulullah mengajarkan tentang Islam, mengajarkan tentang iman kepada para sahabat radhiyallahu anhu. Kemudian di Quba ini Rasulullah membina sebuah masjid yang pertama. Kalau kita dekat Malaysia ni kita boleh katakan surau lah. Maksudnya masjid ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bina, ianya hanyalah dinding yang diperbuat daripada tanah liat ataupun mungkin daripada batang-batang tamar, bumbungnya daripada pelepah-pelepah tamar, hanya berlantaikan tanah sahaja. Itulah masjid pertama yang dibina oleh Rasulullah. Kalau kita pergi umrah sekalipun, mutawif ataupun travel agent yang akan membawa kita pergi ke Masjid Quba. Antara fadilat kalau semayang di Masjid Quba bersamaan dengan 2 rakaat masjid solat sunat di Masjid Quba, bersamaan pahala kita mengerjakan umrah. Pahala seperti kita mengerjakan umrah. Sebab apa? Sebab itu adalah masjid yang penuh dengan keberkatan. Sebab apa? Dibina oleh dengan tangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri. Jadi itulah antara fadilat-fadilat yang ada di Masjid Quba. Lalu Masjid Quba itu Rasulullah bina dan solat di dalamnya. Itulah masjid pertama yang didirikan atas takwa setelah kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari Khamis, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meneruskan perjalanan dan baginda Rasulullah mengirimkan utusan kepada Bani Najjar dan para bapa saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sebelah ibunya. Maksudnya Nabi Muhammad ada bapa saudara di sebelah ibunya kerana bonda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iaitu Aminah berasal daripada Madinah. Jadi di Madinah ada Bani Najjar. Daripada Bani Najjar inilah bapa saudara ataupun saudara mara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada sebelah ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka sampai pada hari Jumaat di Bani Salim.
bin Auf. Sampai di Bani Salim bin Auf pada hari Jumaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat Jumaat. Solat Jumaat di situ, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat bersama-sama mereka di masjid yang berada di situ, yang mana jumlah mereka semuanya adalah 100 orang. Itulah solat Jumaat yang pertama. Yang macam mana saya maklumkan tadi, bahawa di Mekah tiada solat Jumaat. Sebab apa? Sebab Quraisy tidak membenarkan. Jadi ianya merupakan berbahaya. Kerana apa? Umat Islam dalam jumlah yang sedikit sahaja di Mekah. Jadi khawatir akan keselamatan umat Islam. Sebab apa? Umat Islam baru mula nak bertapak, baru nak mengumpulkan orang-orang Islam. Maka demi atas keselamatan, tiada perkara-perkara seperti solat secara berjemaah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Madinah selepas solat Jumaat tadi. Nabi Muhammad masuk ke kota Madinah pada hari itu. Kota yang sebelum ini bernama Yathrib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ganti dengan nama Madinah. Disingkatkan menjadi nama Madinah. Hari tersebut menjadi sebuah hari yang sangat bersejarah. Untuk maklumat, orang-orang di Madinah apabila mengetahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan datang berhijrah ke Madinah, setiap hari apabila pagi, mereka semua akan bersusun, berhimpun di pinggir luar kota Madinah untuk menyambut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tak tahu bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan sampai, kerana perjalanan itu rahsia. Tapi mereka tahu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad akan datang ke Madinah. Maka setiap hari mereka akan datang ke pinggir kota Madinah, bersusun menunggu sehinggalah hari semakin terik. Maksudnya dah nak dekat tengah hari, matahari dah sampai atas kepala, panas, barulah mereka pulang ke rumah masing-masing dan datang semula pada petang untuk menunggu. Peristiwa ini, perbuatan ini mereka lakukan setiap hari. Betapa mereka suka untuk menyambut kedatangan Nabi ini. Berbeza dengan Mekah. Dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah ditentang hebat. Belum pun lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjejakkan kaki ke Madinah, ketahuilah penduduk Madinah hampir 500 orang sudah masuk Islam. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghantarkan naqib, di kalangan antaranya adalah Umair bin Mus'ab bin Umair, kemudian ada Abdullah bin Ummi Maktum. Mereka sebagai naqib datang berdakwah ke Madinah, dan hampir 500 orang yang menyambut dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap hari mereka tunggu. Mereka tunggu sampailah satu ketika bila ada seorang Yahudi yang tidak dapat menahan dirinya. Dia nampak daripada jauh Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang, dia menjerit. Dia kata, "Hai orang Arab, itulah datuk kamu yang kamu tunggu-tunggu. Itulah nabi kamu yang kamu tunggu-tunggu." Ketika itu orang Islam semua keluar untuk pergi tengok. Terdengar hentakan dan suara takbir daripada Bani Amr bin Auf. Orang Islam bertakbir sebagai tanda kebahagiaan dan kedatangan baginda. Mereka pun keluar untuk menemui baginda. Mereka menyambut baginda dan memberikan penghormatan ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Zubair lagi, Urwah bin Zubair yang meneruskan cerita ini, mereka segera menemui Rasulullah. Baginda pun berjalan bersama mereka ke arah kanan hingga sampai di Bani Amr bin Auf. Maka orang Ansar yang belum pernah melihat
Orang Ansar yang dari jauh, yang belum lagi melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tertanya-tanya mana satukah Nabi. Sebab masa tu Nabi berjalan seiring dengan Sayyidina Abu Bakar. Apabila Abu Bakar nampak perkara itu, dia pun tidak semena-mena memayungkan baginda dengan pakaiannya. Ketika itu barulah orang tahu bahawa Rasulullah adalah lelaki yang dipayungi itu. Maksudnya Sayyidina Abu Bakar faham. Dia faham orang mencari-cari, di manakah Muhammad? Yang mana satu Muhammad? Sebab apa? Zaman itu tak ada telefon dan tak ada gambar dan sebagainya, tak ada berita. Jadi fahamnya Abu Bakar ini, fahamnya Sayyidina Abu Bakar ini, dia payungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi membuktikan adalah orang yang dipayung itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seisi Madinah turut mempersiapkan sambutan. Ia menjadi hari yang istimewa yang belum pernah disaksikan sebelum ini oleh warga Madinah. Keseluruhan warga Madinah suka dan mereka menyambut dengan satu nasyid yang sangat popular, iaitu Tala'al Badrul Alaina. Yang selalu kita dengar nasyid tu, Tala'al Badrul Alaina min thaliyatil wada'. Telah terbit purnama di atasnya, datangnya dari arah Saniyah Al-Wada'. Wajib bagi kita mengucapkan syukur kepada Allah semata-mata doa ini terhambur. Wahai utusan yang datang kepada kami, kau hadir dengan membawa urusan yang ditaati. Mereka bernasyid dan memainkan alunan gendang ataupun kompang. Maksudnya di situ ada peralatan muzik yang digunakan. Lalu masuklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Walaupun orang Ansar bukan daripada orang yang kaya raya, masing-masing mengharapkan agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam singgah ataupun menjadikan rumah mereka sebagai tempat tumpangan buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya datang pegang baju Nabi, pegang unta Nabi, semua mengurumuni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, kosongkanlah jalan ini, sesungguhnya untuk unta ini sedang mengikut perintah Tuhannya. Maksudnya Rasulullah tidak memilih rumah tersebut. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kosongkan jalan ini, sesungguhnya untuk unta ini sedang mengikuti perintah Tuhannya. Maksudnya Allah lah yang akan melorongkan di rumah manakah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan berhenti. Dan ianya pun berhenti di perkampungan Bani Najjar, tempat para nabi, para bapa saudara baginda daripada sebelah ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang paling hampir di situ adalah rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Maka Abu Ayyub Al-Ansari lah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pilih untuk duduk di rumah itu. Betapa kita boleh bayangkan perasaan Abu Ayyub Al-Ansari dalam banyak-banyak rumah di Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah memilih rumah Abu Ayyub Al-Ansari untuk duduk. Berapa lama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di rumah Abu Ayyub Al-Ansari ni selama 6 bulan. 6 ke 7 bulan macam tu. Betapa bahagianya Abu Ayyub Al-Ansari ini apabila Rasulullah memilih rumahnya. Dengan tempoh 6 bulan yang lama itu, keberkatan satu susuk tubuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk di rumah, memenuhi rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Maka Rasulullah berkata,
selalu bersama pelananya. Tidak berapa lama, Asad bin Zu'rah juga datang untuk memegang tali kekang unta Rasulullah, yang mana unta itu berada dekat dengan baginda Muhammad. Maka mereka mempersiapkan rumah lalu melawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk duduk di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Kemudian kita nak tengok, apabila duduk di rumah Abu Ayyub Al-Ansari, beberapa hari selepas itu barulah isteri baginda, iaitu Saudah binti Zam'ah. Saudah binti Zam'ah ni adalah isteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikahwini Nabi selepas kewafatan Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Kalau ada orang daripada orientalis mengatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkahwin atas dasar nafsu, kerana apa? Berkahwin dengan Aisyah dalam keadaan Aisyah masih lagi kanak-kanak. Ketahuilah bahawa isteri Muhammad sallallahu alaihi wasallam selepas kewafatan Sayyidatina Khadijah adalah Saudah binti Zam'ah, adalah seorang wanita yang sudah tua. Betapa tuanya Saudah binti Zam'ah ni, apabila dia ingin menaiki unta, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan merendahkan, lalu Saudah binti Zam'ah akan memijak peha Rasulullah untuk menaiki unta. Maksudnya Saudah binti Zam'ah ni adalah wanita tua, dan dia juga tidak memiliki rupa paras yang menarik. Kita katakan tak berapa cantik, tapi ketahuilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkahwin atas arahan Allah Subhanahu wa taala. Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak berkahwin atas sebab nafsu ataupun rupa paras. Kerana apa? Isteri Rasulullah yang kedua ini, Saudah binti Zam'ah, adalah wanita tua yang lebih tua daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beberapa hari itulah barulah isteri baginda Saudah sampai ke Madinah, ditemani dengan dua anak baginda, iaitu Fatimah dan Ummi Kalthum, turut serta Usamah bin Zaid, Ummu Aiman, Abdullah bin Abu Bakar, anak kepada Abu Bakar, beserta seluruh keluarga Abu Bakar, termasuklah Aisyah radhiyallahu anhum. Sementara Zainab tetap tinggal di rumah Abu Aish. Dia berhijrah selepas perang Badar. Selepas perang Badar baru Zainab ini turut ikut serta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita dah masuk dah satu fasa di mana fasa kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terakhir, iaitu fasa Mekah. Sirah ada dua fasa, iaitu fasa Mekah selama 53 tahun, kemudian fasa Madinah 10 tahun. Keseluruhannya adalah 63 tahun. Kita telah habis melihat kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjalani kehidupan di fasa Mekah. Bismillah. Alhamdulillah. Kita dah tengok dah kehidupan Rasulullah sepanjang daripada siri 1 hinggalah siri yang ke-21 ini. Dan sekarang kita dah mula memasuki fasa Madinah, di mana fasa Madinah ni mempunyai 3 peringkat, iaitu peringkat pengasasan masyarakat atas etika Islam, peringkat perjanjian damai dan musuh ketat, dan ketiga adalah peringkat penerimaan tetamu. Kita akan lihat bagaimana keadaan penduduk Madinah ketika hijrah. Ketika hijrah, kita akan dapat lihat bahawa struktur kehidupan masyarakat di Madinah.
Kaum-kaum yang berinteraksi dengan Rasulullah di Madinah antaranya adalah para sahabat. Yang pertamanya adalah para sahabat baginda yang berharti bersih, mulia, baik serta diredai oleh Allah. Dan yang kedua adalah orang musyrik yang belum mahu beriman. Mereka adalah orang asal daripada kabilah-kabilah yang berada di Madinah. Dan yang ketiga adalah orang-orang Yahudi. Di Madinah ada orang-orang Yahudi, berbeza dengan di Mekah. Mekah tiada orang Yahudi, tapi di Madinah ada orang Yahudi. Untuk bagi para sahabat, mereka berpisah-pisah ke dalam pelbagai keluarga dengan keadaan disiksa, dihina dan dikejar, sehingga mereka memiliki kekuatan sedikit, tidak memiliki kekuatan sedikit pun. Begitupun para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah daripada Mekah. Mereka terbiasa dengan kehidupan ditindas, hidup berpisah-pisah dengan ahli keluarganya, meninggalkan harta benda, kekayaan ataupun tanah mereka, rumah mereka di Mekah ditinggalkan semata-mata untuk menyelamatkan agama mereka. Dan surah-surah Makiyah terbatas pada prinsip-prinsip dasar Islam dan pensyariatan hal-hal yang boleh diamalkan oleh individu secara peribadi sahaja. So, bermaksud semasa mereka di Mekah hanya menuntut tentang iman, takwa dan juga keteguhan hati, iaitu mempercayai bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad adalah pesuruh Allah. Dan apabila mereka sampai di Madinah, urusan telah berada di tangan umat Islam sejak hari pertama lagi. Maksudnya orang Islam lah yang memerintah di Madinah. Mereka menghadapi pelbagai masalah seperti peradaban, kemakmuran, mata pencarian dan ekonomi, politik dan pemerintahan serta pendamaian dan peperangan. Mereka juga menghadapi masalah dalam halal dan haram, ibadah dan akhlak serta pelbagai masalah kehidupan yang lain. Maksudnya di Madinah akan bermulanya pensyariatan. Maksudnya dah mula dah ada membayar zakat, dah mula dah ada puasa bulan Ramadan, orang-orang perlu mengeluarkan zakat dan ada hukum-hukum pensyariatan yang telah dimulai apabila penghijraan mereka telah bermula di kota Mekah, di kota Madinah. Kemudian kita akan lihat jemaah umat Islam terdiri daripada dua kelompok, iaitu orang Ansar. Orang Ansar adalah orang yang duduk asal. Orang Islam yang duduk asal, penduduk asal Madinah. Mereka digelarkan sebagai orang Ansar yang ada tanah, ada kehidupan dan ada harta di tempat mereka, iaitu Madinah. Dan mereka juga terpalit dengan permusuhan yang kronik sejak bertahun-tahun. Maksudnya ada peperangan antara kabilah Aus dan Khazraj. Mereka berperang bertahun-tahun lamanya, dan apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, nanti kita akan tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mempersaudarakan Aus dan Khazraj. Nanti kita akan tengok. Dan kelompok kedua terdiri daripada mereka, iaitu Muhajirin. Iaitu orang Muhajirin adalah, kita boleh faham, orang Islam yang datang daripada Mekah pergi ke Madinah. Itu yang kita panggilkan kaum Muhajirin. Mereka datang ke Madinah semata-mata untuk menyelamatkan agama dan pergi ke Madinah dalam keadaan mereka meninggalkan segala harta ataupun kepentingan mereka yang berada di Mekah. Mereka meninggalkan kesemuanya lalu duduk di Madinah.
Jumlah mereka yang datang mencari perlindungan ini tidaklah sedikit, bahkan hari demi hari jumlah mereka makin bertambah. Orang Islam yang ada di Mekah, Muhajirin ini, mereka bertambah-tambah, maksudnya berpindah ke Madinah atas dasar untuk menyelamatkan Islam dan menyelamatkan agama daripada ancaman Quraisy. Dan kedua adalah kaum kedua yang ada di Madinah adalah orang musyrikin yang tidak menyimpan rasa permusuhan dan tidak melakukan usaha jahat untuk melawan Islam dan umat Islam. Maksudnya di Madinah juga ada juga orang musyrikin yang tak masuk Islam, tapi mereka tidak menzahirkan, tidak menentang Islam, tidak melakukan usaha jahat untuk melawan Islam dan umat Islam. Akhirnya tidak perlu waktu yang lama bagi mereka untuk menyatakan memeluk Islam dan memurniakan agama mereka hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya ada juga orang musyrikin yang tak masuk Islam, yang lambat, tapi lama kelamaan mereka pun masuk Islam atas hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun begitu ada juga antara mereka yang menyimpan rasa kebencian dan orang Islam tetapi tidak mampu untuk menentang orang Islam. Dia juga terpaksa menampakkan kasih sayang dan i'tikad yang baik apabila mempertimbangkan keadaan. Orang yang paling menonjol antara mereka adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Ada juga orang musyrikin, dia tak masuk Islam, tapi dia mempertimbangkan kalaulah dia masuk Islam mungkin dia akan dapat portfolio ataupun kelebihan. Contohnya, tak jadi pemimpin pun dapat jadi menteri kecil pun jadilah. Jadi pemimpin pun, pemimpin kecil untuk orang-orang tertentu pun jadilah. Jadi kiranya dia datang untuk menerima Islam atas sebab apa? Sekurang-kurangnya dapat kelebihan. Antaranya yang paling menyerah adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia ini adalah orang munafik. Orang munafik yang dikenali kemunafikan dia oleh orang Islam secara keseluruhannya. Maksudnya Nabi pun tahu dia ni adalah orang munafik. Antara ciri-ciri orang munafik di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mereka solat berjemaah pada waktu-waktu tertentu saja. Antaranya waktu yang senang. Antaranya adalah maghrib. Waktu maghrib dia ada. Waktu subuh dia tak ada. Maksudnya dia datang waktu-waktu yang mudah. Dan para sahabat radhiyallahu anhu berkata, untuk mengetahui orang-orang munafik adalah kami solat 5 waktu sehari semalam di Masjid An-Nabawi, kecuali mereka yang tidak solat itu di Masjid Nabawi secara 5 waktu lengkap, kecuali mereka adalah munafikun ma'lumun nifaq, kecuali mereka adalah di kalangan orang yang munafik yang kami semua tahu yang dia itu adalah munafik. Maksudnya Abdullah bin Ubay bin Salul ini dia masuk Islam. Tapi secara hakikatnya dia membenci Islam. Sebab apa? Dia ini paling menonjol adalah kerana yang pertamanya adalah sebelum kabilah Aus dan Khazraj telah berhimpun di bawah kepimpinan Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul ni dia adalah pemimpin, dan Abdullah bin Ubay ini menjadi pemimpin, padahal sebelum itu lagi mereka tidak pernah berhimpun di bawah kepimpinan sesiapa pun. Maksudnya kerajaan Madinah sebelum kedatangan Rasulullah ingin melantik Abdullah bin Ubay sebagai pemimpin mereka. Mereka dah buat dah
dah buat dah persiapan, antaranya adalah merangkai manik-manik untuk dijadikan mahkota untuk Abdullah bin Ubay ketika mereka melantiknya menjadi raja nanti. Maksudnya persiapan untuk melantik Abdullah bin Ubay bin Salul ini menjadi menteri telah pun dilakukan. Bermaksud pakaian rasmi untuk ditabalkan Abdullah bin Ubay sudah pun siap, mahkota pun sudah siap, jemputan-jemputan VIP pun sudah siap, dan semuanya telah melakukan persiapan sehinggalah apabila kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disusuli dengan berpalingnya kaumnya daripada dirinya. Maksudnya semua orang berpaling daripada Abdullah bin Ubay bin Salul, lalu pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka kaum-kaum Madinah ini memandang bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah merebut status raja daripadanya. Abdullah bin Ubay bin Salul ni menganggap bahawa Rasulullah ni dah mengambil tempat dia dengan melantik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin, dan dia menyimpan rasa permusuhan yang sangat keras terhadap baginda tatkala dia melihat bahawa situasi tidak menyokong dia. Apabila Abdullah bin Ubay bin Salul nampak keadaan tak seperti memihak kepada dia, dia pun mengharapkan keuntungan duniawi semata-mata dengan masuk Islam, dengan dia pun menampakkan keislamannya setelah perang Badar, namun masih menyembunyikan kekafirannya. Setiap kali ada peluang untuk melakukan rancangan jahat terhadap Rasulullah dan orang Islam, dia yang pasti memanfaatkan dengan baik. Itulah adalah antara Abdullah bin Ubay bin Salul. Apabila kita nampak nanti dalam peristiwa perang Uhud, Abdullah bin Ubay bin Salul inilah yang membawa hampir 200 orang tentera untuk balik semula ke Madinah. Dah sampai dah dekat Uhud, Abdullah bin Ubay ni hasut 200 orang ni untuk balik semula ke Madinah. Itulah ciri-ciri orang munafik, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengiktiraf Abdullah bin Ubay bin Salul ini sebagai ketua munafik, ketua orang munafik. Kemudian ada lagi di antaranya yang ketiga, kita boleh lihat adalah kaum ketiga yang ada di Madinah adalah kaum Yahudi yang telah masuk ke Hijaz pada zaman penguasaan Asyuriyah dan Rom. Kita dah tengok dah sejarahnya dahulu pada awal-awal kita membacakan sirah Ar-Rahiqul Makhtum, dan mereka pun setelah masuk dalam golongan-golongan Arab, iaitu di Hijaz, mereka diwarnai oleh budaya Arab. Maksudnya orang Yahudi memakai pakaian Arab, berbahasa Arab dan berperadaban seperti orang Arab, dan ada nama kabilah mereka juga, dan mereka mengagungkan nama dalam bahasa Arab. Itu adalah antara sifat-sifat orang Yahudi yang ada di Madinah. Mereka hidup seperti orang Arab, berpakaian seperti orang Arab, berbahasa Arab dan juga menggunakan nama Arab. Mereka memandang rendah bangsa Arab dengan penghinaan yang sangat melampau hingga menamainya sebagai ummiyun, makhluk liar, naif, menjijikkan. Orang Yahudi ni anggap bangsa-bangsa Arab ni adalah orang liar, naif, menjijikkan. Mereka tidak terlalu berhasrat untuk mengembangkan agama mereka kerana ajaran agama mereka tidak lebih daripada ramalan, sihir dan hembusan. Ini adalah antara sifat-sifat orang Yahudi, di mana kita akan lihat bangsa Yahudi ini mahir dalam mencari urusan wang. Mereka pandai tentang urusan wang. Mereka juga memberi pinjaman kepada orang Arab dengan manfaat riba. Mereka ambil riba untung yang berlipat kali ganda atas pinjaman duit yang mereka berikan. Bangsa Yahudi juga dikenali dengan bangsa yang gemar berkhianat.
Bangsa Yahudi terkenal dengan orang yang kaki khianat. Mereka memprovok sebahagian orang Arab. Setelah melakukan provokasi, mereka akan duduk diam sambil melihat kehancuran yang menimpa kabilah-kabilah Arab. Mereka suka melaga-lagakan kabilah-kabilah Arab, dan lepas mereka melaga-lagakan itu, Yahudi ni akan duduk diamlah sambil melihat kehancuran orang-orang Arab sendiri. Pertama, mereka sangat menjaga kewujudan mereka. Kedua, mereka dapat terus mengeluarkan pinjaman di pasar riba dan mendapatkan bayaran yang berlipat kali ganda. Antara Yahudi yang berada di Arab ataupun di Madinah Yathrib ketika itu, yang pertamanya adalah Bani Qainuqa. Bani Qainuqa ini adalah sekutu kepada Khazraj. Dia tinggal di dalam Madinah. Kemudian ada Bani Nadir, sekutu Khazraj juga yang berada di pinggir Madinah. Dan yang ketiga adalah Bani Quraizah. Mereka ialah sekutu Aus dan mereka tinggal di pinggir Madinah. Ada tiga, Bani Qainuqa, Bani Nadir dan Bani Quraizah. Kabilah-kabilah inilah yang terus-menerus menghembuskan angin peperangan antara Aus dan Khazraj. Seperti mana yang kita tahu, di Madinah berlaku peperangan antara Aus dan Khazraj bertahun-tahun lamanya. Tak habis-habis berperang. Disebabkan apa? Disebabkan mulut-mulut daripada orang-orang Yahudi inilah yang melaga-lagakan dan menyebabkan peperangan. Bahkan kabilah-kabilah ini mengambil bahagian dalam perang Bu'az dengan membela sekutu masing-masing. Maksudnya, Bani Qainuqa dengan Bani Nadir bersama dengan Bani Khazraj berperang dengan Bani Aus, yang bersamanya adalah Yahudi daripada Bani Quraizah. Ketika itulah kabilah-kabilah tersebut melepaskan diri daripada cengkaman Yahudi. Mereka membolot dan kemungkinan kabilah-kabilah itu tergugat lalu membuat perhitungan atas harta-harta mereka yang pernah diambil oleh Yahudi dengan cara riba. Jadi mereka tak suka dengan dakwah Islam ini. Sebab apa? Dakwah Islam ni menghapuskan riba. Jadi Yahudi ni tidak suka dengan perkara ini. Sebab apa? Islam mengembalikan semula harta-harta yang mereka rampas kepada orang-orang Arab yang telah dirampas hartanya oleh orang-orang Yahudi tadi. Antaranya adalah keislaman Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ni adalah orang Yahudi. Dia adalah seorang pendeta yang lulus dalam akademi di Yahudi. Ketika itu dia mendengar khabar tentang Islam di Madinah, tepatnya di kampung Bani An-Najjar. Dia menemui baginda dan tergesa-gesa lalu mengajukan beberapa soalan. Yang mana soalan itu membuktikan bahawa kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia pun masuk Islam. Kemudian orang seperti apakah Abdullah bin Salam di tengah-tengah kaummu? Jadi apabila pemimpin Yahudi sendiri yang dah masuk Islam, Rasulullah pun mengutuskan untuk mengundang Yahudi lain. Dan datanglah beberapa orang Yahudi sebelum itu. Abdullah bin Salam terlebih dahulu masuk ke dalam rumah dan Rasulullah bertanyakan kepada orang Yahudi, seperti apakah Abdullah bin Salam di tengah-tengah kaum kamu? Dan mereka menjawab, dialah orang yang paling pandai antara kami dan anak daripada orang yang paling pandai di antara kami. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, apakah pendapat kamu jika Abdullah telah pun memeluk Islam? Orang Yahudi jawab, Allah pasti melindungi daripada Abdullah ini daripada masuk Islam. Dialah orang yang paling jahat. Kemudian apabila
Abdullah bin Salam ni keluar dan mengisytiharkan keislaman dia, tiba-tiba saja orang Yahudi ni kata dia ni lah orang yang paling jahat di antara kami dan anak daripada orang yang paling jahat antara kami. Terus dia twist. Terus tadi mula dia puji Abdullah bin Salam. Bila dah tahu Abdullah bin Salam ini masuk Islam, orang-orang Yahudi sekitar Madinah tu terus mengutuk dan mengecam Abdullah bin Salam. Dia kata Abdullah bin Salam ni lah orang yang paling kami benci di antara kaum kami dan juga keturunan yang paling jahat daripada kalangan kami. Kamu berdusta. Inilah pengalaman pertama yang diperolehi oleh Rasulullah daripada orang Yahudi. Ia terjadi pada hari pertama baginda masuk ke Madinah. Ini peristiwa pada awal-awal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke Madinah. Ketika orang Islam berhijrah ke Madinah, Quraisy mengambil alih tanah, rumah, harta dan apa segalanya yang ada di Mekah oleh orang-orang muhajirin lah. Mereka ambil harta-harta orang muhajirin. Mereka menghasut orang musyrikin semenanjung Arab yang lain untuk memusuhi penduduk Madinah. Hinggalah inflasi berlaku di Madinah, barang-barang yang masuk sangatlah sedikit. Kemudian kita akan tengok nanti bagaimana baginda berinteraksi dengan setiap kaum sesuai dengan hak yang layak mereka terima. Di Madinah, peranan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin bertambah. Kerana apa? Kerana di Madinah selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul utusan kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad juga merupakan pemimpin, ketua penduduk Madinah. Nabi juga menguruskan urusan-urusan pentadbiran, selain urusan-urusan keagamaan, selain urusan Islam, pensyariatan dan juga undang-undang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga merupakan ketua keluarga. Banyak tanggungjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kehidupan fasa di Madinah cuma 10 tahun berbanding fasa kehidupan di Mekah 53 tahun, ketahuilah urusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah sangat berat, sangat besar, sangat tanggungjawab, sangat banyak perkara-perkara, peristiwa-peristiwa penting yang berlaku ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Madinah. Dan di Madinah nanti kita akan mula lihat akan berlakunya peperangan apabila beberapa orang daripada negara luar cuba mencabar pentadbiran Islam. Kerana apa? Kerana orang-orang Quraisy Mekah menghasut semua orang-orang negara-negara yang ada di Hijaz untuk membenci Islam. Dan kita akan tengok bagaimana Rasulullah mentadbir pentadbiran Islam, apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mula buat ketika berada di Madinah. Jadi sekadar itu dulu. Yang baik datang daripada Allah dan yang lemah adalah kelemahan saya sendiri. Kita akan tengok peringkat pertama, membina masyarakat baru. Kita tak akan tengok apa yang Rasulullah laksanakan dan lakukan di Madinah dari sudut pentadbiran Islam itu sendiri, dan bagaimana masyarakat membentuk negara Islam yang pertama iaitu di Madinah. Sekadar itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.